Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar lagi perniagaan tingkatan 5 bab 1 iaitu pengurusan sumber manusia bersama dengan Cikgu Nurlina. Okey, kita tengok apa yang kita akan pelajari di dalam bab ini. Pengenalan pengurusan sumber manusia, definisi pengenalan pengurusan sumber manusia, dan peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan. Untuk kali ini kita akan belajar 3 subtopik sahaja. Yang pertama, kita tengok dulu pengenalan pengurusan sumber manusia. Apa itu pengenalan sumber manusia? Okey, dikenali sebagai pengurusan modal insan yang memfokus kepada keperluan tenaga kerja dan pengurusan dalam pembahagian tugas. Maksudnya, dalam pengurusan sumber manusia ini, kita hanya belajar mengenai bagaimana kita menguruskan manusia, menguruskan orang, iaitu pekerja-pekerja kita. Okay, orang yang bekerja dan mengendalikan perniagaan. Okay, kemudian pengurusan sumber manusia ni kita perlu rangka dia, kita perlu rancang dan dilaksanakan secara cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat perniagaan yang kita sasarkan. Okay, kepentingan, apa pentingnya pengurusan sumber manusia? Kenapa kita perlu menguruskan sumber manusia ini? Maksudnya kenapa kita perlu menguruskan pekerja-pekerja kita? Okey, ada 6 kepentingan pengurusan sumber manusia. Jom kita tengok. Yang pertama, sumber manusia sentiasa mencukupi. Kemudian, sumber manusia diberikan latihan yang cukup dan terkini. Pengagihan sumber manusia secara berkesan. Kebajikan pekerja sentiasa dijaga. Prestasi sumber manusia sentiasa dipantau. Dan tahap motivasi pekerja yang sentiasa tinggi. Okey, agak-agak boleh ingat tak kesemua 6 kepentingan pengurusan sumber manusia ni? Baik, ya, katakanlah kalau keluar dalam soalan, apa yang kamu nak jawab? Dia minta, katakanlah dia minta 6. Kalau dia minta 3 sekalipun, apa kamu nak tulis dan macam mana cara kamu nak ingat? Macam susah sikit kan? Jadi, cikgu dah ringkaskan, dah sediakan sedikit formula. Sebenarnya formula ni pun cikgu dapat daripada rakan cikgu iaitu Cikgu Hamzi. Jom kita tengok. Okay, ini dia kepentingan pengurusan sumber manusia. Bila sebut je soalan, bila dia tanya apakah itu kepentingan sumber manusia, kamu ingat je perkataan ni. Cikgu lanjut pelajaran ke peringkat master. Cikgu lanjut pelajaran ke peringkat master. Ada 6 kan? Okey, jadi jom kita tengok cikgu ni apa benda? Lanjut ni apa dia? Okey. Ini bahan-bahan dia. Okey, untuk cikgu cukup. Sumber manusia sentiasa mencukupi. Lanjut. Cikgu lanjut. Okey, lanjut tu apa dia? Lanjut untuk latihan. Sumber manusia diberikan latihan yang cukup dan terkini. Pelajaran iaitu pengagihan. Pengagihan sumber manusia secara berkesan. Bersamaan dengan kebajikan. Kebajikan pekerja sentiasa dijaga. Peringkat sama dengan prestasi. Sumber manusia sentiasa dipantau. Dan yang terakhir, master iaitu motivasi. Tahap motivasi pekerja sentiasa tinggi. Jadi, kalau soalan tanya kepentingan pengurusan sumber manusia, kamu cuma perlu ingat formula yang cikgu berikan tadi. Cikgu lanjut pelajaran ke peringkat master. Okey. Macam mana? Senang kan? Okey. So, next kita tengok pula. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan. Okey, peranan pengurusan sumber manusia ni dia melibatkan proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal keperluan sumber manusia dalam perniagaan kita.
Okey, ada 9 peranan keseluruhannya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas. Okey, apa dia yang dikatakan ini? Okey, sebelum kita memulakan penerangan dengan lebih lanjut, cikgu nak tanya, apa yang kamu faham mengenai deskripsi tugas? Okey, deskripsi tugas maksudnya uh, senarai tugas yang perlu dilakukan oleh seseorang pekerja tersebut. Contohnya, katakanlah kerani. Okey, apa tugas kerani? Okey, kamu boleh tulis dekat situ, menjawab semua panggilan telefon ataupun menelefon semua pelanggan-pelanggan, bakal-bakal pelanggan. Okey, kemudian kamu juga boleh tulis dekat situ menyimpan dan menyusun fail. Okey, itu contoh deskripsi tugas. Okey, kita tengok deskripsi tugas kerja yang jelas bagi memastikan pekerja menjalankan tugas yang cekap. Okey, bila seseorang pekerja itu dia tahu apa tugas yang dia perlu lakukan, maka dia boleh menjalankan tugas dia dengan cekap dan dengan baik. Okey, kemudian tawaran kontrak yang menarik dapat menjamin kesetiaan pekerja. Contohnya, kamu menawarkan tawaran yang menarik kepada pekerja kamu, contoh seperti cuti sakit ataupun kamu memberikan komisen kepada pekerja kamu sekiranya mereka mencapai target sale mereka. Okay, kata macam ni, katakanlah kalau kamu dapat capai target sales sebanyak RM1 juta for this month, maka kamu akan dapat extra commission 5%. So di situ pekerja kamu akan berlumba-lumba untuk bekerja dengan baik. Okay, yang kedua, membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran. Okay, mewujudkan semangat berpasukan. Okay, apabila kita bekerja, kita kena pastikan pekerja kita itu berada dalam satu pasukan dan memupuk semangat pasukan mereka bekerja bersama-sama supaya mereka semua berusaha untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh sesebuah perniagaan tersebut. Dan apabila wujudnya kerjasama melalui perkongsian pengetahuan, pengalaman, kemahiran untuk mencapai sasaran pasukan. Okey, apa yang kita nak untuk perniagaan kita, maka kita beritahu dan kita terus berusaha ke arah itu. Okey, ada kesilapan ejaan untuk di situ ya. Okay, kemudian prestasi pasukan. Apa yang dikatakan prestasi pasukan? Prestasi pasukan akan mempengaruhi produktiviti, kuantiti, kualiti pengeluaran sesuatu perniagaan. Ya, betul. Kalau pasukan kita bagus, maka kita akan dapat menghasilkan kualiti dan kuantiti yang hebat dalam perniagaan kita. Prestasi pasukan boleh ditingkatkan melalui latihan dan kursus secara intensif. Kita perlu berikan pekerja kita latihan dan kita perlu berikan mereka kursus dari semasa ke semasa untuk memastikan tahap kemahiran mereka tu baik. Jadi mereka dapat menghasilkan, dapat bekerja di syarikat kita dengan bagus. Okay, latihan peningkatan kemahiran. Perlu memberikan latihan seperti yang cikgu bagi tahu tadi. Latihan dan pembangunan secara berterusan mengikut keperluan semasa. Contohnya latihan sambil bekerja boleh melengkapkan diri dengan kemahiran dan pengetahuan khusus. Okay, kemudian membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni. Apa itu? Okey, persekitaran yang kondusif akan meningkatkan produktiviti, motivasi, kepuasan pekerja, mengurangkan kesilapan tugas dan tekanan kerja. Di samping itu juga dapat menjadikan persekitaran yang harmonis dan membolehkan pekerja menghasilkan banyak idea baru. Memang betul ya, kalau kita menyediakan ruangan kerja, persekitaran
pergaulan yang positif dan harmoni, dia akan memberikan satu impak yang positif, minda dan fizikal yang positif kepada pekerja kita. So secara tidak langsung KPI company kita akan tercapai. Okey, yang keenam, pemantapan budaya profesional. Okey, amalan kerja yang beretika, berintegriti dan mementingkan kecemerlangan dapat mewujudkan dan memantapkan budaya profesional di tempat kerja. Okey, contohnya seperti 5S, Kaizen ataupun Zero Defect. Okey, 5S ni apa? Maksudnya yang kamu susun tu, dia ada susun. Okey, masih ingat lagi kan? Okey, kemudian Zero Defect. Okey, kita cuba untuk menghasilkan pengeluaran yang tidak menghadapi banyak masalah. Contohnya katakanlah kalau kamu buat keripik pisang tadi, okey, cuba untuk menghasilkan keripik pisang yang tiada kecacatan. Contoh kalau pisang tanduk tu katakanlah yang memanjang tu, okey, kemudian kita sagat dengan baik dan dengan teliti supaya keripik yang dihasilkan tu bentuknya tu cantik. Okay, itu zero defect. Tak ada, bukannya pisang tanduk tu yang panjang, ya kalau kita sagat yang panjang tapi dapat sekerat je. Tu tak seronok lah macam tu. Kemudian next, menggalakkan kreativiti dan inovasi. Okay. Menggalakkan bakat pembangunan pekerja dengan menyediakan pembiayaan pendidikan dan menambahkan pengetahuan dan kemahiran kepakaran. Contohnya kita sediakan beasiswa untuk pekerja kita melanjutkan pelajaran dalam bidang perniagaan kita. Jadi apabila pekerja kita mempunyai ilmu, pengetahuan, dia boleh bawa kepada perniagaan kita dan apply kepada perniagaan kita tu, seterusnya kita punya kualiti produk akan meningkat. Selain daripada tu, kita memberikan ganjaran dan penghargaan kepada pekerja yang kreatif dan inovatif. Okey, macam kamulah. Kamu mesti seronok kan sekiranya apa sahaja yang kamu buat, bos kamu bagi ganjaran, bagi penghargaan. Okey, itu dalam sektor pekerjaan. Okey, katakanlah kalau dalam kelas, katakanlah kamu jawab dengan betul. Cikgu mengucapkan perkataan tahniah pun kamu dah rasa happy. Apatah lagi kalau cikgu berikan kamu sebiji gula-gula ataupun coklat pun kamu dah rasa macam wow, seronoknya, happy sangat kan? Itulah maksudnya ganjaran dan penghargaan. So lagi banyak, lagi kerap kita berikan ganjaran dan penghargaan kepada pekerja kita, maka tahap kesetiaannya pada syarikat kita bertambah dan juga mereka akan bekerja bersungguh-sungguh seolah-olah syarikat itu adalah milik mereka. Itu yang bagusnya penghargaan dan ganjaran. Okey, kemudian pemberian insentif yang munasabah, memberi ganjaran kepada pekerja untuk meningkatkan prestasi perniagaan, meningkatkan motivasi pekerja, kesetiaan pekerja untuk memastikan pekerja rasa dihargai. Macam contoh cikgu beritahu tadi, bila kamu jawab dengan baik, cikgu ucapkan tahniah. Contoh pelajar cikgu, okey, tahniah Ainul, kamu dapat jawab dengan baik. Okey, bagus. Ya, Firdaus, terima kasih. Okey, tu pun kamu rasa macam, wow, bestnya, seronoknya. Rasa kita dihargai. Okey, pengurusan sumber manusia perlu menyediakan skim kesihatan dan keselamatan yang bersesuaian bagi melindungi kebajikan pekerja, mewujudkan kesetiaan pekerja dan persekitaran kerja yang harmonis. Okey, kita ambil contoh, katakanlah keripik pisang tadi. Kamu rasa apakah skim kesihatan, keselamatan yang sesuai kita berikan kepada pekerja kita itu? Okey, mestilah kita ambilkan insurans kepada pekerja kita. Okey, masukkan mereka dalam perkeso sebagai contohnya. Carungkan mereka dalam perkeso. Katakanlah semasa mereka sedang menyagat keripik pisang tu, sekali tu tangan dia tu termasuk dalam kuali, maka dapatlah cover insurans. Okey? So next, pemberhentian kerja. Ini adalah
peranan yang terakhir, terdapat beberapa jenis penamatan kontrak perkhidmatan seperti persaraan, penempatan, perkhidmatan sukarela, tindakan disiplin dan pemecatan. Mereka akan diberikan ganjaran atau pampasan yang setimpal seperti bayaran gratuiti sebagai tanda penghargaan. Okey, sekiranya berlaku pemberhentian pekerja untuk kecilkan skala perniagaan kita, jadi kita perlulah berikan mereka ganjaran dan pampasan untuk mereka meneruskan kehidupan yang seterusnya. Jadi janganlah kita kecilkan skop perniagaan kita tu. Bila kita berhentikan pekerja kita, kita biarkan dia begitu sahaja. Okey, baiklah. Itu sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, cikgu doakan semoga kamu terus cemerlang dalam mata pelajaran perniagaan dan memperolehi A dalam mata pelajaran perniagaan. Subjek perniagaan menjamin masa depan anda. Okey, jumpa lagi. Bye.